secara demokrasinya tidak mustahil akan berlaku dan saya nampak ia akan terjadi. Dan rakyat Malaysia dah tertekan, tak mampu menahan lagi. Dan bila kita lemparkan perkara ini di tengah orang ramai, tak ada siapa yang bantah. Polemik politik yang tidak berkesudahan di kalangan ahli politik sejak PRU14 berterusan sehingga kini. Walaupun PRU15 telah selesai dan kerajaan baru dibentuk lebih setahun yang lalu, saban hari pelbagai tajuk berita memaparkan dakwaan usaha pembangkang untuk merampas sementadwiran kerajaan sebelum tempoh PRU16. Namun, adakah benar rakyat sendiri yang mahukan pertukaran kerajaan sekali lagi seperti didakwa pembangkang? Wartawan Kini TV melakukan tinjauan di Ibu Negara bagi mendengar sendiri pandangan mereka. Bagi saya, apa yang dinyatakan pembangkang itu yang kerajaan rakyat inginkan satu perubahan dalam masa terdekat ni tidak akan berlaku sebab rakyat dah banyak beberapa kali dah kita bertukar pemimpin. Jadi dengan kehadiran Perdana Menteri yang ke-10 ni, rakyat masih sedang orang kata trial and error atas kemampuan dia seperti apa yang telah dijanjikan selama ini. Jadi orang kata apa, kalau nak berlaku perubahan tu memang kita tak nampak sebab pembangkang pun tak ada apa-apa pun bagi saya. Mereka tak ada isu pun sebenarnya. Hanya setakat setiap kali saya dengar langkah itu, langkah ini. Saya rasa mungkin itu pandangan dia dan kelompok dia lah. Kelompok pembangkang. Sebab kalau saya sendiri, saya melihat walaupun saya bukan peminat Anwar, tapi kita harus bagi dia peluang lah. Saya rasa tak ada semua rakyat Malaysia yang tak sabar. Masih lagi untuk beri peluang kepada menteri kita yang sekarang ni, pemerintah kita sekarang ni. Sebab kena bagi peluang lah untuk kita stabilkan ekonomi. Sebab pemerintah sekarang pun ambil alih kerajaan pun macam sebelum ni pun banyak juga masalah kan. Saya rasa tak betul. Ini pendapat dia je. Kalau you pergi survey mana-mana pun, kampung-kampung dalam Kuala Lumpur mana-mana lah, memang tak betul pendapat tu. Ini dia punya pendapat tu. Sebab dia tak sabar-sabar nak, orang kata apa, nak tepuk atap. Memang tak ada. Rakyat Malaysia sekarang ni kalau tengok secara keseluruhannya, saya rasa memang semua puas hati tu tidak lah kan. Tapi at least kita bagi dia peluang dulu. Kini TV juga sempat bertanyakan perihal dakwaan langkah Dubai dan adakah mereka bersetuju sekiranya ada pihak berusaha untuk menjatuhkan kerajaan sebelum tempoh PRU16. Terdahulu, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa Perlembagaan Persekutuan membenarkan sesebuah kerajaan dibentuk sama ada melalui pilihan raya atau di luar pilihan raya, iaitu apabila atas apa jua sebab Perdana Menteri meletakkan jawatan. Bagi saya langkah Dubai itu seperti juga langkah-langkah yang sebelum ni, langkah Sheraton lah, apa itu semua orang kata langkah untuk menumbangkan kerajaan daripada pintu belakang. Dan orang kata dia berlaku di kalangan ahli-ahli politik tertentu. Sedangkan bagi kita semua tahu, rakyat semua tahu, jiwa ahli politik mudah dibeli. Jadi bagaimana sekalipun langkah apa pun dia buat, jika itu hanya setakat langkah tanpa orang kata hasil ataupun tindakan, tak guna. Sebab jika langkah berlaku di kalangan ahli politik saja tanpa melibatkan rakyat, saya minta maaf saya cakap, tidak akan berlaku apa-apa. Yang berlaku hanyalah orang kata sesuatu yang terjadi semasa langkah Sheraton, orang kata tebuk lubang, tebuk atap gitu. Jadi perubahan tu berlaku orang kata secara mendadak dan tiba-tiba, dan rakyat pun jadi macam terpinga-pinga kenapa berlaku perubahan ni. Sedangkan untuk berlaku perubahan dalam kerajaan perlu ada gerakan daripada rakyat, iaitu yang sepatutnya, bukan hanya dicetuskan oleh golongan politik. Saya memang tak setuju langsung, walaupun kita tak berminat dengan Anwar, tapi sama langkah Dubai ni dengan langkah Sheraton pun sama-sama menyusahkan kita. Lebih baik mereka ni sama-sama menunggu. Kita pun tak tahulah langkah Dubai ni betul-betul berlaku atau tidak. Tapi kalau ada tu hentikanlah, sebab baik kita fokus macam mana nak jadikan Malaysia ni lebih baik. Have you heard about langkah Dubai? The Dubai move? I heard about it, but I'm not too sure what's going on it. But I think it's something like Sheraton move. Yeah. So again, toppling government, I think at this economy, when the world is uncertain with the Palestine and Gaza war and stuff, and with the Ukraine war and stuff, we should focus on building our economy and bringing investment to the country
and we have a lot of debts on our shoulder to pay for. Saya rasa tindakan itu tak wajar sebab bagi saya itu akan mengganggu kita sekarang nak tengok pemerintah sekarang tak perlu tergesa-gesa untuk menukar pemerintah. Kita masih bagi peluang pada pemerintah baru sekarang. Saya rasa lagi satu nak tukar dalam masa terdekat ni sebab kita baru tukar. Benda-benda macam ni macam mengganggu kita punya aktiviti kerja, nak kena bercuti, kena cuti, nak balik ke tempat kita nak pergi mengundi itulah. Saya rasa bagi peluang dulu untuk pemerintah sekarang. Di sebalik kemelut politik yang melanda negara sejak PRU14 hingga kini, yang dilihat tidak berkesudahan, apa yang ingin disampaikan oleh rakyat? Ikutkan memang betul lah sepatutnya dah jemur sebab benda berulang-ulang. Yang baru naik, benda yang sama juga jadi. So kalau yang sekarang ni, yang baru ni, yang latest Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim ni, dia masih baru lagi setahun baru hari tu pun 100 hari dia sambut yang dekat mana ni? Bukit Jalil lah, Aziata kan. Dia buat tu. Itu baru 100 hari. So benda tu masih baru. Saya rasa yalah betul lah orang jemur sebab selepas Najib 2018 orang nak sesuatu yang orang nak boleh makan. Jadi daripada 2018 sampai saya ingat kalau 2024 ni tak boleh dinoktahkan ataupun diredakan sampai nak menunggu 2026 atau 2027, orang akan makin lagi muak dengan politik dan mungkin akan datang peratus mengundi makin kurang sebab orang fed up. Kalau dah terlalu banyak politik selama tempoh sejak daripada 2014 sampai sekarang ni, jadi lama-lama rakyat akan jadi tepu sebab bagi dia orang apa yang cuba disampaikan, cuba disuarakan macam tak sampai kepada kerajaan. Mungkin sebab medium yang sepatut ataupun janji-janji reformasi yang kerajaan janjikan selama ni sebenarnya macam tak wujud. Reformasi yang dia masukkan tu memang tak ada. So kita seperti berbalik kepada zaman masa pemerintahan 22 tahun dulu yang oleh satu parti politik yang besar lah dulu lah kan. Jadi di mana suara-suara rakyat seperti tak sampai ataupun dibungkam oleh kerajaan. Jadi bila hati dan perasaan atau orang kata kehendak rakyat tu tak sampai ke kerajaan, rakyat akan mula merasa bosan, muak dan sikit-sikit lama-lama dia akan tinggalkan politik. In terms of Malaysian drama politics, yes, I'm tired. But in terms of those efforts, initiatives that's being done by the government, I would support for it at any cost lah. Saya sebagai warga emas dan dah mengalami keadaan politik ni dah begitu lama sangat. Jadi pengalaman tu sedikit sebanyak memberi pengajaran lah. Dalam keadaan politik sekarang ni memang betul yang pihak-pihak tertentu ni tak habis-habis nak berpolitik. Sedangkan pilihan raya baru berlalu. Jadi kalau ada pandangan mengatakan dah jemu tu, memang betul-betul jemu lah. Kalau boleh bagi peluang kerajaan ni dulu dalam 5 tahun ke satu penggal ni, tengok macam mana prestasi dia. Kalau prestasi dia okey, tepuk dada tanya selera lah. Tinjauan juga mendapati rata-rata rakyat inginkan pembangkang memainkan peranan semak dan imbang yang lebih berkesan di Parlimen. Namun, kerajaan pula seharusnya tidak leka dan berusaha untuk mengotakkan janji mereka ketika pilihan raya. Kini TV mendapatkan pandangan penganalisis politik Dr. Abdul Mukid Mohamad mengenai langkah yang harus diambil Anwar Ibrahim jika ingin kekal mentadbir kerajaan bagi mengelakkan sebarang langkah pintu belakang menjadi dejavu buat Pakatan Harapan. Pulih ekonomi perlu diperlihatkan dengan segera mungkin. Rakyat perlu nampak sejelas yang mungkin, secepat yang mungkin. Kalau betul ada pelan pemulihan ekonomi, pelan pembaikan ekonomi daripada kerajaan Madani sekarang ini, rakyat perlu tahu secepat mungkin. Sebab kalau segala apa yang diperbuat oleh kerajaan Madani ini, kerajaan perpaduan ini tidak mendapat sokongan daripada rakyat, rakyat tidak tahu, rakyat masih lagi dipengaruhi oleh sentimen-sentimen yang tertentu, pada saya itu yang lagi berisiko kepada kerajaan Madani. Jadi pada saya untuk tidak lagi mengulangi kesilapan ataupun kegagalan kerajaan PH yang lalu, yang mana mereka ini dipilih melalui sistem pilihan raya dan digulingkan tidak melalui sistem pilihan raya, dan rakyat tidak mengambil sikap, tidak memberi respon yang cukup baik terhadap kejatuhan tersebut, pada saya itu satu perkara yang cukup merunsingkan lah. Jadi
untuk tidak mengulangi kesilapan itu, pada saya kerajaan perlu memikirkan cara yang lebih cepat lah bagaimana untuk memahamkan rakyat tentang sistem demokrasi, bagaimana kesan sekiranya pemilihan kerajaan ataupun pembentukan kerajaan itu tidak melalui lunas-lunas demokrasi. Sebab lunas demokrasi ini sebenarnya memberi manfaat kepada kita semua, sama ada kepada musuh politik ataupun kepada sesiapa sahaja. Jadi mungkinlah benda itu tak baik untuk kita, tapi setidak-tidaknya ada kebertanggungjawaban apabila satu-satu kerajaan itu dipilih melalui sistem demokrasi. Setiap rakyat memilih.